Perentasan berita edisi 1197 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Bedai rasuah bermula daripada UMNO. Melayu Islam perlu bangkit kali kedua. Milik siapa subkon projek pertahanan negara? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berkata UMNO membudayakan rasuah bila mengimbas kembali bahawa almarhum Tuan Guru Datuk Ni Aziz Nikmat memang amat anti UMNO kerana merosakkan orang Melayu dan merosakkan politik Melayu. Menurut Khalid, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang disebutnya sebagai kawan baik Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mempromosi cash is king yang membawa kepada budaya rasuah. Awak punya kawan baik tu, Datuk Seri Najib tu, dia kata cash is king. Kenapa awak diam? Dia politik dia adalah politik wang. Dia istihar, tak malu, tak anu, tapi awak bela dia. Dalam menyifatkan politik Najib sebagai politik wang, katanya rasuah kini dibuat secara terang-terangan. Hasil politik wang orang Melayu banyak yang rosak. Pegawai-pegawai dari bawah sehingga ke atas dibudayakan dengan rasuah sehingga ada yang memintanya. Khalid turut menyelar sikap Abdul Hadi yang menyalahkan orang bukan Islam sebagai punca rasuah. Bukanlah janganlah bangang sangat sampai nak kaitkan soal rasuah ni kepada bangsa. Dan semestinya nak kaitkan pada agama. Ramai orang Islam yang makan rasuah. So janganlah nak membohong, nak kata ni semua yang bukan Islam dan bukan Islam tu punca dia. Punca yang terbesar adalah yang bagi awak 90 juta tu. Haji Hadi. Yang dapat 90 juta tu. Rasuah yang menyebabkan kamu tiba-tiba nak jadi kawan dengan UMNO. Dulu musuh UMNO. Yalah. Inilah dia. Janganlah anulah. Saya pun yang kes Sarawak Report tu sampai sekarang awak tak dapat jelaskan. Tak berani nak saman Claire. Dia kata Claire fitnah. Dia saman lepas tu tarik balik. Lepas tu tarik balik. Lepas tu kita difahamkan ada pula dia terpaksa settle out of court dengan Claire. Dengan jumlah yang agak besar. Dengan jumlah yang agak besar. Mana dia dapat duit tu? Khalid berkata demikian dalam satu video bersama Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan atau Jeming Hassan. Beliau juga membidas Abdul Hadi yang mendakwa Pakatan Harapan mahu merungkai perlembagaan persekutuan. Ini fitnah yang jelas dan nyata. Kami Pakatan Harapan tak pernah bersetuju nak pindah perlembagaan. Kenapa awak berbohong? Penipu awak, tegasnya. Malangnya naratif ini yang dibawa oleh pemimpin PAS lain tanpa ada sekelumit rasa berdosa untuk berbohong. Ketua Penerangan PAS Khairul Nizam Khairuddin dalam menjustifikasi kerjasama bersama UMNO menerusi apa yang disebutnya sebagai penyatuan ummah berkata, kemenangan Pakatan Harapan jelas menjadi mimpi ngeri buat rakyat dan negara. Katanya dalam satu kenyataan, demi kuasa politik dunia beliau sanggup mengeluarkan kata-kata yang membawa fitnah. Pemerintahan PH selama 22 bulan telah membawa banyak masalah bukan sahaja kepada kepentingan rakyat, bahkan juga kepada kedaulatan negara dan kepentingan umat Islam serta bumi putera seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, tegasnya. Jom channel tidak faham apa yang dikatakan sebagai mimpi ngeri rakyat oleh Khairul Nizam itu. Ini kerana yang sedang bermimpi ngeri sekarang ialah Najib Razak yang baru memulakan hukuman penjara selama 12 tahun kerana menyeleweng dana SRC International bernilai 42 juta ringgit. Selasa lalu, panel terima hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Tun Tengku Maimun Tuan Mat menolak rayuan pelopor cash is king dan mengekalkan hukuman yang diputuskan oleh Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada 28 Julai 2020 yang lalu. Namun, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Dr. Muhammad Zuhdi Marsuki seolah-olah mempertikai keputusan hakim tersebut apabila berkata, secara peribadi jauh di sudut hati saya belum dapat diyakinkan bahawa Datuk Seri Najib bersalah seperti yang cuba dibuktikan
oleh pihak pendakwa keberanian Datuk Seri Najib untuk melakukan sumpah mubahalah walaupun ia bukan sebahagian dari proses perundangan menyebabkan saya berpendirian sedemikian. Mengulas mengenainya, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil berkata, di dalam kes Najib ini bukti yang dikemukakan pihak pendakwa raya amat jelas melepasi keraguan munasabah sehinggakan Mahkamah Persekutuan membuat dapatan bahawa kes tersebut adalah simple and straightforward. Mahkamah Persekutuan juga mendapati dapatan Hakim Nazlan bahawa pembelaan derma Putra Arab tidak dibuktikan. Faiz berkata sumpah mubahalah tidak diiktiraf dalam perundangan Islam. Adakah sumpah mengatasi bukti? Atas nas atau dalil apakah beliau beranggapan begitu? Sedangkan Allah menyebut secara jelas tentang pemakaian bukti dalam perundangan seperti mana dalam surah Al-An'am 152 yang bermaksud, dan apabila kamu memberikan apa-apa keterangan, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun orang itu mempunyai hubungan kerabat. Malahan tiada apa-apa nas atau dalil yang mengiktiraf sumpah mubahalah dalam kes jenayah, tegasnya. Mengulas mengenai kes dana 90 juta ringgit yang dibangkitkan oleh Khalid pula, Faiz menyoal, jika sumpah mubahalah boleh diterima dalam sistem perundangan, kenapa tidak Presiden PAS bersumpah mubahalah sahaja di dalam kes saman fitnah dana 90 juta ringgit terhadap editor Sarawak Report Claire Brown? Untuk apa PAS perlu membayar 1.4 juta ringgit sebagai kos menarik balik kes jika sumpah mubahalah sah bagi membebaskan PAS daripada tuduhan tersebut? Menurut Faiz, pendirian flip-flop PAS ini menunjukkan sikap hipokrasi PAS dalam menghalalkan perjuangan mereka atas sentimen agama. Pemimpin PAS seperti Khairi dan Zuhdi itulah yang memberikan gambaran buruk kepada Islam apabila mereka bekerjasama dengan pihak yang menjadi punca semaraknya budaya rasuah di negara ini. Jika bukan kerana Pakatan Harapan berjaya menumbangkan UMNO BN pada pilihan raya umum ke-14 lalu, mungkin mereka yang terbabit dengan skandal perolehan kapal pesisir pantai LCS seperti yang didedahkan dalam laporan Ahli Jawatan Kuasa, kira-kira wang negara PAC baru-baru ini tentu masih terus bermaharaja lela tanpa dikesan. Malang sekali PAS memilih untuk berpelukan dengan parti yang terpalit dengan kebejatan ini, kononnya atas nama Islam memimpin. Berhentilah berbohong dengan menggunakan nama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kalian lakukan dan sudah mengingatkan menerusi firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 3 yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Kemenangan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 pada Mei 2018 dahulu sebenarnya adalah kebangkitan kaum Melayu yang cuba membebaskan diri daripada penjajahan yang dilakukan oleh Melayu sendiri menerusi UMNO dan rakan sekongkolnya MIC, MCA, Gerakan dan parti komponennya di Sabah dan juga Sarawak. Malangnya kemenangan golongan reformis buat pertama kali dalam tempoh 60 tahun diperintah gerombolan Asabiah itu ditohmah sebagai kejatuhan kaum Melayu di negaranya sendiri. Demikian yang ditulis oleh penulis akhbar lidah rasmi PAS Harakat Daily Izwan Abdul Halim yang bertajuk Adakah Melayu Islam Mahu Jatuh kali kedua pada 24 Ogos lalu di Harakat Daily, demi menjustifikasi langkah syaratan yang didalangi oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mat Yassin dengan rakan sekongkolannya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, iaitu bekas Timbalan Presiden Keadilan bersama PAS, UMNO dan JPS Sarawak. Penulis ini sanggup memfitnah bahawa Kerajaan Pakatan Harapan dikuasai oleh DAP sehingga ke institusi Islam. PH pula setelah menyusun kabinet kerajaan yang menyaksikan DAP menguasai banyak kedudukan strategik sekaligus mengesahkan cengkaman dan sikap abang besar parti itu dilihat terus melangkah memastikan perjawatan-perjawatan penting negara dikuasai parti itu. Selain syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC, mereka juga memproksikan kepentingan yang berkaitan umat Islam diterajui politikus belaan parti itu, dakwanya. Maksud penulis Harakat Daily ini, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, iaitu bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Islam, Dr. Mazli Malik, bekas Menteri Pendidikan, Ni Omar Ni Aziz, bekas Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Muhammad Faiz Fazil, bekas Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Datuk Paharul Razi Muhammad Zawawi, bekas Pengerusi Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas, dan Datuk Mazlan Aliman, bekas Pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP.
kesemua mereka adalah proksi dan belaan DAP. Natijahnya DAP di dalam Kerajaan Pakatan Harapan mula menunjukkan taring apabila menggerakkan usaha merombak banyak perundangan termasuk Perlembagaan Persekutuan dengan bertindak untuk meratifikasi konvensyen-konvensyen luar yang tidak selari di negara ini, kata Izwan lagi. Jom channel mohon penulis ini semak fakta. Menteri yang sibuk dalam hal berhubung dengan meratifikasi konvensyen-konvensyen luar yang katanya tidak selari dengan negara ini bukan daripada DAP, tetapi beliau ialah Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah daripada Keadilan yang kemudiannya melompat ke Bersatu dan kini bersama dengan PAS dalam Perikatan Nasional. Malah penulis tersebut dengan sembrono menuduh DAP menafikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan menentang tulisan Jawi. Begitu juga mahu kononnya memberikan hak adil kepada sekolah jenis kebangsaan dan bahasa-bahasa lain atas nama Kemajemukan Malaysia, tetapi sebenarnya menafikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan termasuk tulisan Jawi yang bagai kehadiran hantu bagi mereka, katanya. Sedangkan kita semua maklum Timbalan Menteri Pendidikan ketika itu Teo Ni Cheng dari DAP bersusah payah cuba menerangkan bahawa pengenalan tulisan Jawi kepada murid-murid sekolah vernacular bukanlah satu proses Islamisasi. Bukan rahsia. Antara yang menentang pengenalan tulisan Jawi itu ialah Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong yang kini Menteri Pengangkutan dan Datuk Mahasun yang sekarang merupakan Timbalan Menteri Pendidikan. Malah 2 minggu selepas langkah Sheraton, Ka Siong pernah berkata dengan angkuhnya, "Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam." Jom channel ingin bertanya, di mana pemimpin Islam PAS ketika itu? Yang kita dengar hanyalah krik-krik-krik. Selepas berkuasa, Kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional yang didokong PAS memberi kebenaran untuk meningkatkan kekerapan cabutan khas nombor ramalan atau nombor ekor sebanyak 22 kali setahun setelah dikurangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan kepada 8 kali setahun sebelumnya. Dalam hujung rencana dangkalnya, Izwan menulis kebangkitan kembali Melayu Islam diluruskan tidak berdasarkan perkauman sempit atau diapi-apikan untuk menindas kaum lain yang majmuk dalam negara ini. Sebaliknya, ia gabungan kekuatan untuk mempertahankan dan menyelamatkan negara ini sekaligus melindungi semua pihak atas nama rakyat Malaysia. Kerana itulah Perikatan Nasional yang menjadi nama gabungan kerajaan pada masa itu segera menerima sokongan daripada pelbagai parti politik termasuk badan bukan kerajaan NGO untuk bersama bersatu secara harmoni dan menjadikan negara ini lebih kuat. Kelakar. Agaknya penulis ini menganggap semua orang Melayu bebal seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 18 yang bermaksud mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Hakikatnya era pentadbiran Mahyadin yang dilihat tidak stabil kerana dipenuhi ahli kabinet bersaiz XXXL yang bercirikan seumpama firman Allah Subhanahu Wa Taala itu. Keadaan ini berterusan walaupun Perdana Menteri sudah diambil alih oleh Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Namun tiada mana-mana bahagian ekonomi negara yang telah berjaya dipulihkan. Hari ini tukaran ringgit berbanding dolar Amerika masih lemah, iaitu RM4.49 bagi setiap $1 Amerika. Pada tahun 2019, semasa era pentadbiran Pakatan Harapan, nilainya antara RM4.04 sehingga RM4.14 bagi setiap $1 Amerika. Kadar inflasi di negara ini pula kekal 3.4%. Inflasi pada era Pakatan Harapan pada tahun 2019 hanyalah 0.66%. Kenaikan inflasi adalah berpunca daripada kenaikan harga barangan dan makanan yang tidak terkawal. Jika dibuat perbandingan kerajaan mana yang lebih berjaya dalam mentadbir urus negara, menurut peribahasa Melayu, jika kail panjang sejengkal, lautan dalam usah diduga. Jika ilmu tidak cukup, janganlah memandai-mandai membuat Contemporary Political Economic Review atau ulasan politik ekonomi semasa. Anda akan sesat dalam hujah sendiri dan sukar mencari jalan pulang. Jom channel hanya mampu mengajak Melayu Islam agar bangkit kembali untuk kali kedua pada pilihan raya umum ke-15 nanti demi membina semula Malaysia. Jangan biarkan maruah Melayu Islam dijatuhkan untuk kali kedua oleh gerombolan tuli, bisu, buta, tamak kuasa dan penunggang agama. Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli bertegas bahawa Datuk Dr. Latif Ahmad dan Zainab Muhammad Saleh merupakan pemilik bersama subkontraktor projek pertahanan negara.
apa buktinya? Beliau menghuraikan beberapa kaitan antara Latif dan Zainab yang memerlukan kenyataan berfakta daripada kedua-dua individu terbabit, bukan semata-mata penafian. Setelah saya menamakan Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad dan Zainab Muhammad Saleh sebagai individu yang terlibat dengan beberapa syarikat palsu, iaitu Alice Marine Limited yang menyeleweng sehingga 210 juta ringgit dari projek LCS, satu-satunya reaksi dari Dr. Latif Ahmad ialah penafian yang Zainab Muhammad Saleh adalah isterinya, kata Rafizi. Menurut beliau, kenyataan Latif begitu umum dengan merujuk kepada satu berita yang tular. Merujuk kepada laporan berita yang tular berkaitan siasatan projek kapal tempur pesisir LCS, saya menegaskan bahawa Zainab Muhammad Saleh bukan isteri saya seperti mana yang dinyatakan dalam berita tersebut. Rafizi menyindir Latif Ahmad kerana berjaya memutarkan kenyataannya untuk mengelirukan orang ramai. Rujukan kepada berita yang tular sudah tentu merujuk kepada kesilapan satu portal berita yang melaporkan kononnya Zainab Muhammad Saleh yang terlibat dalam projek LCS ialah Ketua Pegawai Keuangan Dialog Berhad yang juga bernama Zainab Muhammad Saleh, ujarnya. Rafizi berkata beliau tidak tersilap seperti berita yang tular itu. Zainab Muhammad Saleh yang memiliki Alice Marine Limited adalah seorang individu lain, tegas Rafizi. Tidak dapat dinafikan dalam negara ini tentu ada lebih seorang yang bernama Zainab Muhammad Saleh. Tetapi Zainab Muhammad Saleh, pemilik syarikat-syarikat palsu Alice Marine Limited yang menyelewengkan dana daripada projek kapal pesisir pantai LCS itu yang Rafizi maksudkan. Laporan forensik projek LCS yang dinyahwarta dan boleh dibaca di laman Parlimen pada muka surat 96 perenggan 3.16.13.2 menyatakan it is noted that Abdul Latif is the spouse of Zainab, yang bermaksud siasatan mengambil maklum bahawa Abdul Latif adalah suami kepada Zainab. Menurut Rafizi, Latif Ahmad menubuhkan sebuah syarikat yang bernama Mega P Asia Sdn Berhad bernombor pendaftaran 1163389-W pada 23 Oktober 2015 bersama-sama Cherry Barrier. Beliau memetik maklumat borang 68 perincian pemegang saham sesebuah syarikat bagi tahun 2017 yang difailkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang menunjukkan bahawa Latif memegang 105,002 saham dan Zainab Muhammad Saleh pula memegang 245,000 saham di dalam Mega P Asia Sdn Berhad. Laporan keuangan Mega P Asia Sdn Berhad yang diaudit pada tahun keuangan 2016 menunjukkan bahawa syarikat Mega P Asia Sdn Berhad yang ditubuhkan Dr. Latif dikawal oleh Zainab. Penipuan oleh Alice Marine Limited melibatkan penggunaan nama syarikat lain di Perancis sedangkan invoice dihantar dengan alamat yang berlainan. Laporan forensik projek LCS menyenaraikan alamat-alamat palsu yang digunakan di dalam invoice Alice dan menamakan seorang rakyat Perancis yang bernama Terry George Andre Barrier sebagai individu yang terlibat di dalam skim penipuan ini, jelas Rafizi. Dan mendakwa bukti-bukti ini sudah cukup untuk mengesahkan bahawa Zainab Muhammad Saleh adalah isteri kedua Dr. Latif Ahmad dan kedua-dua mereka terlibat di dalam Marine Alice Limited yang dinamakan di dalam laporan forensik projek LCS sebagai syarikat yang menyelewengkan sehingga 210 juta ringgit dana projek LCS. Jika benar Zainab Muhammad Saleh bukan isteri kedua Dr. Latif seperti yang disebut di dalam laporan forensik projek LCS, kenapa Dr. Latif memberikan saham majoriti dan membenarkan Zainab Muhammad Saleh mengawal Mega P Asia, syarikat yang ditubuhkannya dan mendapat kontrak bernilai jutaan ringgit daripada projek-projek Kementerian Pertahanan? Soal Rafizi, setelah meneliti kenyataan beliau, jom channel bersetuju bahawa Zainab Muhammad Saleh yang memiliki syarikat-syarikat palsu Alice Marine Limited bukan individu daripada CFO Dialog. Justru Latif yang kini memegang jawatan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas perlu menjelaskan adakah benar dakwaan bahawa beliau menubuhkan syarikat Mega P Asia Sdn Berhad yang menjadi subkontraktor projek-projek pertahanan laut negara dengan seorang rakyat Perancis yang bernama Terry Barrier. Sedangkan Terry Barrier yang dinamakan di dalam laporan forensik projek LCS sebagai salah seorang individu yang terlibat di dalam pemalsuan invoice Alice Marine Sdn Berhad
menggunakan pelbagai alamat palsu di Perancis. Menurut Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC, Parlimen Kerajaan telah membelanjakan 6.08 bilion ringgit bagi projek LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, tetapi tiada satu pun daripada 6 kapal tersebut disiapkan atau dihantar. Berdasarkan jadual asal, kapal pertama sepatutnya dihantar pada tahun 2019. Sebaliknya, Barisan Nasional cuba menyalahkan Kerajaan Pakatan Harapan dalam isu kelewatan itu. Berfikirlah secara waras, semua yang berkuasa dalam perolehan LCS adalah berasal daripada UMNO. Ini termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Menteri Pertahanan ketika itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, termasuk Dr. Latif Ahmad sendiri yang kini sudah melompat ke Bersatu. Jawablah dengan jujur kepada rakyat. Subkontraktor projek pertahanan negara yang mensolap dana rakyat milik siapa sebenarnya? Kemunculan laporan siasatan audit forensik membuktikan kelewatan forensik LCS oleh Bostik Naval Shipyard BNS untuk diserahkan kepada TLDM tiada kena-mengena dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Malah Kerajaan Pakatan Harapanlah yang cuba merungkai misteri kelewatan tersebut sebaik sahaja mengambil alih Putrajaya selepas memenangi pilihan raya umum pada Mei 2018. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.